Pada video yang sebelum ini, kita telah lihat berkenaan dengan pecutan graviti untuk permukaan bumi, yang mana kita dah dapat persamaan pecutan graviti seperti berikut, yang mana M adalah jisim bumi dan R adalah jisim jejari bumi. Dan kita perlu tahu bahawa pecutan ini dia hanya sah untuk permukaan bumi. Maksudnya jika kita lukiskan bumi di sini, jika kita ada bumi, maksudnya jika anda berada pada permukaan bumi, seperti berikut. Jadi daripada anda berada di sini dengan jejari RB. Jika anda berada di permukaan bumi, tarikan graviti yang anda rasa adalah seperti yang kita telah kira. Soalannya adalah, apakah tarikan graviti yang anda rasa jika anda korek ke dalam bumi ni, anda korek ke bawah, berapakah pecutan graviti jika anda berada di bawah permukaan bumi? Di bawah permukaan. Untuk video ini kita akan tengok dan kita akan terbitkan bagaimana kita nak dapat pecutan graviti di bawah permukaan bumi. Untuk kes ini kita andaikan bahawa jarak kita daripada pusat bumi adalah R, ataupun R ini bersamaan dengan H supaya kita tidak keliru dengan jejari bumi yang sebenar. Jadi macam mana kita nak selesaikan, kita nak terbitkan pecutan graviti? Caranya yang pertama sekali adalah kita perlu lihat kepada andaian-andaian berikut. Yang pertama, kita perlu andaikan bahawa bumi ini adalah sfera. Maksudnya bumi dia tidak sengit ataupun kempis ke apa ke, dia adalah sfera. Dan yang kedua adalah ketumpatan bumi. Ketumpatan bumi adalah malar. Jadi daripada dua ini kita akan lihat bagaimana kita nak tahu dia punya pecutan graviti di dalam ataupun di bawah permukaan bumi. Untuk tahu pecutan graviti, kita perlu lihat daripada mana kita nak terbitkan. Daripada F bersamaan dengan G M M per R kuasa 2. Kita boleh terbitkan daripada hukum kegravitian semesta Newton. Yang mana G adalah pemalar kegravitian, M adalah jisim yang pertama, dalam kes ini jisim bumi, M kecil adalah jisim jasad kita, iaitu kita inilah, dan R adalah jarak antara pusat jasad pertama, dalam kes ini bumi, dan juga kita sendirilah. Untuk kes yang asal ini kita gunakan R jejari bumi. Tapi untuk kes ini adalah kita perlu gunakan jarak R kecil ini. R yang bersamaan dengan H. Kita andaikan dia bersamaan dengan H. Tapi lagi satu perkara yang kita perlu ingat adalah, kalau kita lihat di sini, G adalah malar. G malar. M, jasad kita juga adalah malar. Manakala yang berubah adalah M besar, M bumi ini dan juga R. Apa yang saya maksudkan dengan M bumi adalah bila kita berada di bahagian dalam bumi, dengar betul-betul ya. Bila kita berada di dalam bumi, sebagai contoh, kita berada pada jarak R bersamaan dengan H daripada pusat bumi, jisim yang memberi kesan graviti kepada kita hanyalah jisim bagi sfera yang bersamaan dengan, yang mempunyai jejari R bersamaan dengan H. Maksudnya kita andaikan bila kita masuk ni, kita ada pada satu permukaan bumi yang lebih kecil. Yang mana kita berada pada bumi yang lebih kecil. Dan jisim ini, dia akan berbeza kerana kita telah buang jisim di bahagian luar ini. Dan lagi satu perkara adalah jisim yang di bahagian luar ini, yang maksudnya yang kita tidak berdiri di dalamnya, yang ini semua dia tidak memberi kesan. Maksudnya kita telah buang pada bahagian luar ini, jisim yang bahagian luar. Jadi macam mana kita nak hitung jisim yang berwarna kuning? Ini adalah persoalannya. Jadi caranya adalah jika kita lihat kepada perkara yang kedua, ketumpatan bumi. Ketumpatan kita tuliskan sebagai rho. Yang ini adalah rho, iaitu huruf Greek. Ketumpatan bersamaan dengan jisim bahagi isi padu. Jadi maksudnya ketumpatan untuk bahagian dalam ini adalah
jisim yang berada di dalam ni, jisim yang kita nak cari. Sebagai contoh, kita andaikan jisimnya adalah MH. Okey, dan jisim bumi adalah MB seperti yang kita telah sebutkan tadi. Jadi, berapakah nilai MH? Tu soalan dia. Okey, kita nak tahu dia adalah dengan kita gunakan andaian yang kedua, iaitu ketumpatan malar. Maksudnya, ketumpatan sfera kecil bersamaan dengan ketumpatan bumi ini, sfera yang besar ataupun bumi yang sebenar. Okey, jadi kita kira ketumpatan yang kecil. Ketumpatan yang kecil adalah rho H ini, rho H, kita guna warna hijau. Rho H ini bersamaan dengan MH bahagi dengan VH. MH adalah jisim sfera kuning, VH adalah isi padunya. Jadi isi padu untuk sfera isi padu adalah 4/3 pi r kuasa 3. Okey, ini jika anda tidak ingat, ini adalah isi padu untuk sfera. Jadi dalam kes kita akan dapat MH bahagi dengan 4/3 pi. Okey, R di sini adalah jejari sfera tersebut. Dalam kes kita, R dia adalah RH. Okey, kita gunakan H tadi. Jadi kita gunakan R bersama dengan H, kita gunakan H kuasa 3. Jadi ini adalah ketumpatan bagi sfera H. Seterusnya, apa pula ketumpatan bagi bumi? Apakah ketumpatan bumi yang sepenuhnya? Bukan bumi yang kecil ni. Ketumpatannya adalah jisim bumi bahagi dengan isi padu bumi, ataupun jisim bumi bahagi dengan sama juga 4/3 pi r kuasa 3. Dan dalam kes ini, R ini adalah jejari bumi. Jejari bumi, RB. Okey. Dan daripada andaian yang kedua ini adalah kita boleh dapati bahawa untuk bumi ketumpatannya sama. Maksudnya jika kita potong bumi yang sebesar ini, kita kira ketumpatan dia bersamaan dengan ketumpatan bumi yang keseluruhan ini. Okey, jadi gunakan andaian yang sama. Kita andaikan bahawa sfera yang berwarna kuning ini bersamaan dengan sfera yang berwarna biru ini. Okey, jadi daripada sini kita boleh samakan bahawa ketumpatan bumi ini, bukan rho H ni, adalah rho B. Bila kita kata ketumpatan sama, maksudnya rho H dengan rho B adalah sama. Okey, ketumpatan bumi yang kecil dengan ketumpatan bumi yang besar adalah sama. Maka kita boleh gantikan MHVH dengan MBVB. Kita akan dapat MH/VH bersamaan dengan MB/VB. Ataupun kita gantikan dengan nilai yang kita telah dapat, kita akan dapat MH per 4/3 pi H kuasa 3 bersamaan dengan MB per 4/3 pi R kuasa 3 B. Okey, jadi soalan yang sekarang adalah kita kena ingat semula apa yang kita nak cari. Kita nak cari MH. Maka kita pindahkan yang lain ke sebelah kanan lah. Maka kita dapat MH bersamaan dengan MB 4/3 pi RB kuasa 3 darab dengan 4/3 pi H kuasa 3. Okey, dari sini kita boleh lihat 4/3 boleh potong, pi juga boleh potong. Maka MH adalah MBH kuasa 3 per RB kuasa 3. Okey, jadi sekarang kita telah dapatkan nilai MH, jisim untuk sfera yang kecil. Okey, sekarang kita berbalik semula kepada kegravitian semesta Newton. G M per R kuasa 2. Okey, G kita dah tahu malar, M juga malar. Maka G, M seperti biasa. Manakala M dengan R ni berubah. Kerana M yang untuk kes kita adalah MH. MH masuk ke sini, manakala R di bawah ini adalah kita punya R bersamaan dengan H. Okey, jadi kita gantikan MH, kita tulis semula GMHM bahagi dengan R, yang mana R adalah H kuasa 2. Okey, jadi MH apa nilainya? Kita kena rujuk ke bawah ini. MH adalah GMB. Okey, kita gantikan MH, H kuasa 3 per RB, jejari bumi, kuasa 3. Okey, darab dengan M. Kemudian kita bahagi dengan H kuasa 2.
Okey, di sini kita boleh ringkaskan dia, kita boleh potong H ini. Maka kita akan dapat GM, jisim bumi, darab dengan jisim objek bahagi dengan RB, jari bumi kuasa 3, kemudian darab dengan H. Dan kalau kita lihat di sini, inilah kita punya daya tarikan graviti di dalam bumi. Dan jika kita bandingkan, kalau kita lihat, F bersamaan dengan mg, yang ini untuk berat kita, maka kalau di dalam bumi kita bandingkan bersamaan dengan gmb m per, ini semuanya atas tu H, kita boleh potong m dengan m kerana benda yang sama, maka kita akan dapat graviti bersamaan dengan gm per rb kuasa 3 darab H. Okey, lagi satu adalah kita lihat pada persamaan berikut. Persamaan ini kalau kita lihat, G adalah malar, MB adalah malar kerana ia adalah jisim bumi. Jisim bumi dia tidak berubah. Dan RB juga malar kerana RB adalah jejari bumi. Maksudnya semua yang saya letakkan di dalam kotak ini adalah malar. Maka kita dah ada satu persamaan seperti berikut. G darab dengan sesuatu yang malar. Sebagai contoh K. K adalah malar. Kemudian darab dengan H. H ni yang berubah. H ni adalah jarak daripada pusat bumi antara permukaan dengan pusat bumi. Jadi G adalah pecutan graviti. Maka kalau kita lihat, persamaan ini adalah persamaan garis lurus. Okey, dia bersamaan dengan Y bersamaan mx dan C-nya adalah sifar. Okey, C adalah sifar. Jadi jika kita lukiskan graf G lawan R, R ini adalah jarak daripada permukaan bumi tadi. R ini, yang ini, maka kita akan dapat graf seperti berikut. Graf garis lurus. Okey, graf ini dia akan sama, dia akan garis lurus sehingga RB ataupun jejari bumi. Dan selepas daripada ini, kita tahu bahawa graviti adalah GM per RB kuasa 2 untuk bahagian ini dan seterusnya. Bahagian yang lebih ini kita akan lihat pada video yang akan datang.